ejekan terhadap Pakatan Harapan kembali kepada pengejek. Benarlah seperti yang disebut oleh hadis sahih yang meminta supaya kita sentiasa menutup keaiban sendiri dan orang lain. Ini kerana Allah akan membalas dengan membuka aibnya, ada kalanya ia terbuka belum sampai di akhirat. Apa yang dibangkitkan oleh Ketua Wanita Amanah Nasional Awan, Senator Aiman Atira Al-Jundi amat relevan untuk kita fikirkan. Beliau menyebut mengenai beberapa siri ejekan yang dilakukan terhadap Pakatan Harapan oleh pihak tertentu yang jelas menyokong UMNO dan PAS. Sebelum ini marah dan ejek Pakatan Harapan sebab nak buat kereta terbang. Nah, sekarang Menteri Terbabit pun sudah berada dalam Perikatan Nasional dan kini menjadi Menteri Tugas-Tugas Khas, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Rizwan Yusof. Aiman juga membangkitkan mengenai Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah yang dikecam kerana kononnya tidak hormat Raja Melayu, Hak Istimewa Melayu dan Bumiputera terancam dengan sebab hendak meratifikasi ISET dan Statut Rom. Sekarang ini, Menteri Luar Negeri yang bertanggungjawab dalam hal ini sudah selamat terjun ke kapal Perikatan Nasional dan sekali lagi dilantik menjadi menteri, ujar Aiman. Mungkin dosa beliau sudah disucikan. Kata Aiman lagi, sebelum ini marah Pakatan Harapan sebab tak pandai jaga ekonomi dan tak buat apa-apa untuk ringankan beban kos hidup rakyat. Nah, sekarang ini Menteri Hal Ehwal Ekonomi sudah selamat menjadi Menteri Kanan dan gembira bersama Perikatan Nasional. Nampaknya individu yang mereka keji kini berada di kalangan mereka. Sebab itulah Islam melarang kita daripada buruk sangka atau sengaja mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Sesungguhnya ia perbuatan yang jijik, sama seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. PAS pula sering menasihati supaya kita tidak mengikut kaedah Machiavelli yang dikatakan menghalalkan sebarang tindakan demi mencapai matlamat. Namun itulah yang dilakukan oleh PAS kini, apabila ia turut bersama pengkhianat untuk menjatuhkan kerajaan yang sah dipilih oleh rakyat secara demokrasi pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Justru Jom Channel ingin memetik kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang diterbitkan dalam laman berita pas.org.my pada 12 Januari 2019. Kaedah matlamat menghalalkan cara, the ends justifies the means, kerap dikaitkan dengan cetusan oleh Machiavelli di dalam The Prince, karyanya mengenai pentadbiran negara, bahawa kesesuaian sepatutnya menjadi asas apa sahaja tindakan walaupun ia salah dan berdosa. Apa sahaja boleh dilakukan sama ada ia dari dosa kecil sehingga sebesar-besarnya demi mencapai matlamat dan cita-citanya. Begitu hodohnya kaedah Machiavelli seperti yang dihurai sendiri oleh Presiden PAS. Bagaimanapun itulah yang dilakukan oleh PAS demi mendapat kuasa melalui pintu belakang. Parti itu tanpa malu bersekongkol dengan UMNO yang pemimpinnya masih belum bersih daripada pelbagai dakwaan rasuah dan penyelewengan serta bersatu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang khianat kepada Pakatan Harapan. Justru Jom Channel dengan rendah hati memohon ahli PAS memikirkan kembali ayat Quran yang digunakan oleh Presiden PAS dalam huraiannya tentang keburukan kaedah Machiavelli. Firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 6 hingga 8 maksudnya, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Bagaimanapun, PAS boleh berkata dengan bangganya bahawa mereka hendak menyelamatkan negara, sedangkan kaedah yang mereka gunakan melanggar apa yang mereka kata bercanggah dengan ajaran Islam. Jawablah dengan jujur. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.